Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis-hadis sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi berada pada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya keberkatan dengan membaca sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang haji, dan kita berada pada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Nawawi menyebut ianya adalah hadis yang merupakan satu kelebihan yang ada dalam Sahih Muslim, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan dalam satu hadis, dalam satu riwayat dengan pada waktu itu dengan daripada awal hingga akhir perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook Fatimah Samsuddin Zizali Kamisah, begitu juga yang berada di ruangan TikTok ahlan-ahlan. Terima kasih banyak-banyak Kitun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung hadis Jabir bin Abdullah tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca sedikit semalam, dan kita nak sambung pada pagi ini daripada kata Jabir radhiyallahu anhu berkenaan tentang perjalanan haji mereka. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Daripada qala Jabir Okey. Maka Jabir radhiyallahu taala menceritakan mereka telah berniat haji, iaitu mereka pada awalnya nak melakukan haji ifrad. Qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, lasna nanwi illa al-hajjah, tidaklah kami berniat kecuali untuk melakukan haji. Lalu kalaulah niat haji sahaja, maka ianya dipanggil sebagai haji ifrad, sebagai haji ifrad. Hatta sehingga kata Jabir, idza atainal baita, apabila kami telah tiba di Baitullah, ma'ahu bersama dengan Nabi, istalamar rukna, maka baginda telah melakukan istilam kepada Hajarul Aswad. Apakah maksud dengan istilam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca dulu fiqhul hadis, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12. 11, baris yang ke-11. Jumpa tak? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Nawawi, pada kata-kata Jabir tadi kita sebut, fihi dalilun liman qala bitarjihil ifrad. Bila Jabir bin Abdullah kata kami berniat untuk melakukan haji, maka inilah seperti pandangan Imam Syafi'i bahawa daripada 3 jenis cara untuk melakukan haji, ifrad, qiran dan tamattu', yang paling afdal adalah haji ifrad. Sebab para sahabat kebanyakannya pada awal mereka berniat untuk melakukan haji ifrad. Hatta atainal baita fihi bayanu anna sunnata lil haji an yadkhulu Makkah qabla al-wuqufi bi Arafah. Maka di sini kata Imam Nawawi nak menunjukkan sunnah seseorang yang melakukan haji masuk ke Mekah terlebih dahulu sebelum pergi ke Arafah, sunnah. Dan seseorang yang melakukan haji ifrad, maka bila dia masuk Mekah dia nak buat tawaf apa? Sebab tawaf hajinya kemudian. Orang yang buat tamattu' tak ada masalah sebab dia boleh buat tawaf umrah. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, daripada hadis ini menjadi dalil orang yang melakukan haji ifrad, maka dia hendaklah melakukan tawaf kudum. Kudum maksudnya baru tiba.
maka dia melakukan tawaf kerana baru tiba di Makkah. Maka orang yang buat haji ifrad akan melakukan tawaf kudum. Kemudian beberapa baris bawah tu, 2, 4, 6. 6 baris bawah tu, istalamar ruknah. Jumpa tak? Maka apakah maksud istalama? Istilam. Bila kita kata istilam. Jumpa ke tidak? 6 baris bawah daripada yang kita baca tadi. Okey. Istilam bahasa Arab yang mana terjemahannya adalah al-mashubiyat. Maksudnya mengusap dengan tangan, menyentuh dengan tangan. Istalamar rukna terjemahannya adalah Nabi SAW menyentuh Hajarul Aswad dengan tangan baginda. Tapi kita tahu zaman kita cium Hajarul Aswad pun adalah sangat sukar, kecuali orang yang Allah mudahkan nak sentuh pun adalah sangat sukar. Maka sebab itu zaman kita digalakkan untuk istilam dengan memberi isyarat, dengan isyarat daripada jauh. Tapi maksud istilam di sini maksud asalnya adalah menyentuh sesuatu dengan tangan. Maka Nabi SAW bila tiba di Baitullah, Nabi mulakan dengan Hajarul Aswad dulu, Nabi SAW sentuh dengan tangan baginda. Wahuwa sunnah fi kulli tawaf, dan memulakan menyentuh Hajarul Aswad dengan tangan adalah sunnah bagi setiap tawaf. Untuk tawaf kudum pun ya, macam Nabi melakukan haji ifrad, maka untuk tawaf kudum Nabi, orang yang buat tamattu' mereka buat tawaf umrah, maka juga sunat. Kalaulah nak tinggalkan Mekah, ada tawaf wada' pun sunat. Kalaulah seseorang itu dia nak buat tawaf sunat, pun sunat untuk istilam Hajarul Aswad terlebih dahulu. Okey. Kemudian faramala thalatha, maka Nabi SAW ketika nak tawaf ada berapa pusingan? Ada 7 pusingan. Maka Nabi SAW telah melakukan ramal. Apakah ramal? Ramal terjemahannya adalah berlari-lari anak. Maksudnya dia taklah lari macam lumba lari, maka dia berlari-lari anak. Pada waktu itu tidaklah terlalu laju, dan pada waktu itu tidaklah berjalan biasa. Maka baginda telah melakukan ramal berlari-lari anak. Sunnahnya berapa pusingan? Salasa, 3 pusingan pertama. Maka orang lelaki disunnahkan untuk berlari-lari anak sebanyak 3 pusingan. Sebab itu yang kita baca tadi, kembali kepada atas baris 2, 4, 6 baris di atas yang kita baca tadi, makna ramal. Kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, apakah maksud ar-ramal? Huwa isra'ul masyi, berjalan dengan laju, ma'a taqarubil khuta, dalam keadaan berhampiran jejak langkah. Pada waktu tu laju, dan jejak langkah tu rapat-rapat dan dekat-dekat. Yang ianya juga dikenali sebagai al-khabab, kita terjemahkan sebagai berlari-lari anak. Wala yustahabbul ramal, dalam mazhab Syafi'i kata para ulama, tidak disunnahkan berlari-lari anak kecuali hanya pada tawaf yang terdapat pada haji dan umrah. Maksudnya ramal ni tak sunnah kalau nak buat tawaf sunat, tak sunnah. Ramal ni tak sunnah kalaulah nak buat tawaf wada', tak sunnah. Ramal ini hanya sunnah apabila tawaf yang ada pada haji dan umrah sahaja. Amma idza tafa fi ghairi hajjin aw umrah fala ramala bila khilaf. Para ulama sepakat apabila seseorang itu melakukan tawaf bukan tawaf haji dan umrah, maka tidak disunnahkan untuk ramal. Wala yusri'u aidan fi kulli tawafin, jangan pula kerana dia adalah bekas pelumba lari negara, maka setiap pusingan tawaf dia berlumba ataupun dia berlari-lari anak, tak sunnah. Nabi hanya melakukan ramal pada 3 pusingan pertama tawaf sahaja. Nabi SAW melakukan ramal. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita baca hadis. Maka Nabi SAW bila sampai ke Baitullah, apa Nabi buat? Nabi mulakan dengan Hajarul Aswad dulu. Nabi sentuh. Kalau kita tak dapat, maka isyarat dengan tangan daripada jauh.
Kemudian kata Jabir, Nabi melakukan ramal berlari-lari anak untuk 3 pusingan pertama. Sebab itu kata Jabir, wa masya arba'a, dan Nabi berjalan biasa pada baki 4 pusingan tawaf. Lalu sekarang ni 4 campur 3 dah berapa pusingan dah? 7. Dah selesai tawaf betul. Maka bila dah selesai tawaf, apa Nabi buat? Summa taqaddama. Kemudian baginda telah menuju ila maqam Ibrahim, ke makam Ibrahim. Sambil Nabi nak bergerak ke makam Ibrahim. Sebab mula tawaf daripada mana? Mula tawaf daripada Hajarul Aswad. Okey. Mula tawaf daripada Hajarul Aswad. Berakhir tawaf dekat mana? Pun dekat Hajarul Aswad. Mula tawaf daripada Hajar Aswad. Lalu sebab kamu tak pergi lagi umrah, nanti moga dapat pergi. Lalu mula tawaf daripada Hajarul Aswad. Berakhir tawaf pun dekat Hajarul Aswad. Maka kalau daripada sudut kedudukan dia, mula-mula kita akan jumpa Hajarul Aswad. Kemudian kita akan jumpa Multazam, tempat di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Kemudian kita akan melewati pintu Kaabah. Setelah pintu Kaabah, datangnya makam Ibrahim. Lalu setelah selesai Nabi SAW melakukan tawaf daripada Hajarul Aswad nak pergi ke makam Ibrahim itu, maka Nabi membaca wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, yang mana Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 125, dan jadikanlah kamu daripada tempat berdiri Nabi Ibrahim musalla, sebagai tempat solat. Maka kenapa dipanggil makam Ibrahim? Kerana di situ adanya batu yang menjadi tempat Nabi Ibrahim berpijak, berdiri ketika membina Kaabah. Dan ianya masih ada kesan sedikit. Sebab zaman dulu dia tak ditutup dengan kaca, tak ditutup dengan apa-apa. Maka semua orang sentuh batu tersebut. Lalu zaman kita dah ditutup dengan kaca, nak preserve supaya pada waktu itu orang tidak menghilangkan kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Maka maqam bermaksud tempat berdiri Nabi Ibrahim dalam kurungan ketika pembinaan Kaabah. Maka Allah suruh dalam surah Al-Baqarah ayat 125 untuk menjadikan tempat Nabi Ibrahim berdiri sebagai tempat solat. Faja'alal maqama, maka apa yang Nabi buat setelah selesai tawaf, maka baginda menjadikan makam Ibrahim berada bainahu, di antara baginda Nabi, wa bainal baiti, dan Kaabah. Maksudnya Nabi akan solat di hadapan makam Ibrahim. Maka Nabi menghadap makam Ibrahim dan makam Ibrahim berada di antara Nabi dan Kaabah. Maka sebab itu sunat, kalaulah kita nak solat sunat tawaf, cuba cari ruang dan tempat untuk solat bertentangan dengan makam Ibrahim. Okey. Fakana abi yaqul, maka kata perawi, adalah ayahku Jabir bin Abdullah kerap berkata, wala a'lamuhu, dan aku tidak pasti bahawa beliau meriwayatkan daripada Nabi bahawa baginda Nabi SAW membaca fir rak'atain, pada 2 rakaat tawaf. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat yang kedua rakaat yang pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kul huwallahu ahad. Maka sunnah, kalaulah kita solat sunat tawaf, maka kita membaca kul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama dan kul huwallah rakaat ketiga. Okey, kita berhenti hadis sampai situ sekejap. Kita nak baca catatan Imam Nawawi tentang solat sunat tawaf. Maka daripada bawah, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Maka kata Imam Nawawi, bila kita dah baca tentang riwayat Jabir tentang solat sunat tawaf Nabi, hadza dalilun, maka hadis ini menjadi dalil bagi apa yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, annahu yanbaghi likulli ta'if idza faragha min tawafihi an yusalliya khalfal maqam. Maka para ulama sepakat, bila seseorang itu selesai tawaf, apapun tawaf, bahkan tawaf sunat sekalipun, tawaf wada', tawaf nazar, tawaf apapun, tawaf haji dan umrah, bila seseorang itu selesai tawaf, maka sunnah untuk dia melakukan solat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Dan dekat mana sunnah untuk dilakukan? Dekat belakang makam Ibrahim, bertentangan dengan makam Ibrahim. Okey. Maka apakah hukum solat sunat tawaf ini? Maka hukumnya adalah sunat, tidaklah wajib. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian baris bawah dia was sunnatu an yusalliyahuma khalfal maqam, dan sunnah untuk menunaikan 2 rakaat solat sunat tawaf ini bertentangan dengan makam Ibrahim seperti yang Nabi buat. Fa illam yaf'al, kalaulah dia tak dapat buat di situ, mungkin kerana ramai sangat orang, maka fafil hajar, maka sunnah untuk solat bertentangan dengan Hajarul Aswad. Wa illa, kalaulah situ pun tak ada ruang, ramai sangat orang, maka boleh solat di mana-mana bahagian masjid. Wa illa, kalaulah dia tak sempat nak solat dalam masjid, dia dah keluar daripada masjid, maka boleh solat sunat tawaf di Mekah, bahkan di seluruh tanah haram. Walau sallahuma, bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang itu dia menunaikan 2 rakaat solat sunat tawaf fi watanih, di kampung dia, di negeri dia dekat Malaysia, maka pada waktu itu pun boleh, tak ada masalah. Wafatathul fadilah, namun dia terlepas pahala yang besar untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian, wala tafutu hadhi salah, solat sunat tawaf ini dia tak pernah expired, dia tak pernah pada waktu itu tak boleh solat dah, dan ianya tak pernah expired madama hayya, selagi mana hidup. Nak tunjukkan dia punya penekanan solat ini, kalaulah kita terlupa nak buat, maka kita boleh buat bila-bila. Tawaf tu tak ada masalah, tawaf tu dah sah. Cuma ianya melengkapkan sunnah Nabi. Nabi setiap kali selesai tawaf, Nabi akan menunaikan solat sunat tawaf 2 rakaat. Sebab itu menurut Imam Syafi'i, bahawa solat sunat tawaf ini dia tak pernah terluput, tak pernah expired. Kalaulah seseorang itu pernah buat tawaf, dia terlupa nak buat, maka dia boleh buat bila-bila selagi mana dia masih hidup. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Nabi tadi kita dah sebut bila sampai ke Baitullah, Nabi istilam Hajarul Aswad. Nabi sentuh Hajarul Aswad. Kemudian Nabi berlari-lari anak 3 pusingan pertama. Nabi berjalan biasa 4 pusingan yang terakhir. Kemudian setelah selesai tawaf daripada Hajarul Aswad sampai ke makam Ibrahim, Nabi membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian Nabi solat sunat tawaf 2 rakaat bertentangan dengan makam Ibrahim. Kemudian pada rakaat pertama Nabi baca kuliah, rakaat yang kedua Nabi baca qul huwallahu ahad. Maka Nabi dah selesai solat sunat tawaf. Bila Nabi dah selesai, apa Nabi buat? Ini yang kadang-kala banyak orang tak mampu buat sebab ramai orang. Tapi sunnahnya adalah summa raja'a ila rukni, kemudian Nabi akan kembali kepada Hajarul Aswad, fastalamah, maka Nabi SAW istilam dia. Istilam di sini untuk Nabi SAW, walaupun terjemahnya adalah mashul yad, menyentuh dengan tangan, sebenarnya adalah memberi maksud mencium. Maka sunnah kalau pada waktu itu kita mampu untuk istilam balik Hajarul Aswad, kerana itu sunnah Nabi. Setelah daripada Nabi istilam Hajarul Aswad untuk kali kedua, setelah selesai tawaf, summa kharaja minal babi, kemudian Nabi SAW keluar daripada pintu menuju ke Safa. Maka dikenali sebagai pintu Safa. Cumanya zaman kita, maka dah ada laluan khusus untuk menuju ke tempat sa'i. Lalu sebab itu zaman kita, sebahagian orang dekat tempat sa'i dia buat istilam Hajarul Aswad. Sebab sunnah. Maka dia pun bila dah naik atas sa'i, maka dia istilam Hajarul Aswad dengan isyarat tangan sebelum mulakan sa'i. Sebab itu yang sunnah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, falamma dana minas Safa, apabila baginda semakin menghampiri bukit Safa, maka baginda akan membaca, sama-sama kita baca, inna Safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Maka Nabi akan baca dulu sebahagian ayat tersebut, ayat 158 suratul Baqarah, dan kemudian Nabi menyebut, aku mulakan sa'i dengan perkataan yang Allah mulakan sebutannya di dalam Al-Quran. Maka bila kita baca ayat tersebut, Allah mulakan dengan Safa dulu. Inna Safa. Barulah kemudian datangnya wal marwah. Maka sebab itu Nabi bersabda, maka aku mulakan sa'i
dengan perkara yang Allah mulakan sebutannya dalam Al-Quran, iaitu dengan Safa. Fabada'a bis Safa, maka Nabi SAW telah mulakan sa'i dengan bukit Safa. Faraqiya alaihi, maka Nabi telah mendaki ke atas bukit. Okey, mendaki. Maka mendaki bukit ini tidaklah wajib. Tidaklah wajib untuk mendaki bukit. Zaman kita nak mendaki pun tak boleh sebab dah ada cermin yang menutupi. Okey, maka tidaklah pada waktu itu wajib untuk mendaki bukit. Sebentar. Okey. Ada banyak situ tapi kita nak cari yang ini. Sebab itu pada baris yang kedua, 4, 5, kata Imam Nawawi, daripada sini kita belajar annahu yang bagi, bahawa sesungguhnya digalakkan untuk orang lelaki pada waktu itu mereka mendaki bukit Safa dan Marwah. Tapi ianya adalah sunnah, ianya tidaklah syarat dan ianya tidaklah wajib. Maka sunnah untuk mendaki bukit Safa. Okey, kemudian mana tadi? Okey. Fastaqbalal qiblah. Maka bila Nabi belum mula sa'i lagi. Bila Nabi dah ada di atas bukit Safa, maka apa yang baginda buat? Fastaqbalal qiblah. Nabi menghadap kiblat. Sebab itu bila kita pergi sa'i, kita akan nampak setiap orang sebelum mula sa'i, dia menghadap kiblat dulu. Sebab itu sunnah. Itu yang Nabi buat. Maka Nabi SAW bila dah mendaki bukit Safa, Nabi akan menghadap kiblat dulu. Maka apa yang Nabi buat? Fawahadallah. Nabi mengesakan Allah. Wa kabbarah. Membesarkan Allah. Maka Nabi ketika mana menghadap ke arah kiblat, Nabi menyebut, La ilaha illallah wahdah. Baca. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Maka ثم دعا بين ذلك, maka Nabi SAW berdoa di antara zikir-zikir ini. Maksudnya lepas kali Nabi baca, Nabi berdoa. Maka berapa kali Nabi baca zikir tadi? Qala mithla hadha thalatha marrat, 3 kali. Maka sambil menghadap kiblah Nabi baca la ilaha illallah, Allah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW baca, dan kemudian Nabi juga mendoa dengan doa-doa yang lain. Kemudian bila dah selesai, barulah Nabi mulakan sa'i dengan Nabi turun daripada bukit Safa menuju ke Marwah. Hatta sabbat qadamah, sehingga apabila telah sampai kedua kaki Nabi fi batnil wadi, di sebuah dataran yang rendah, dataran lembah. Batnil wadi, dataran lembah. Kalaulah zaman kita, batnul wadi ini adalah tempat di mana diletakkan lampu hijau. Maka bila Nabi dah tiba di batnul wadi, sa'a, maka Nabi akan berlari-lari anak. Sa'a ini taklah diterjemahkan sebagai berlari, sebaliknya diterjemahkan sebagai berlari-lari anak. Sebab itu pada baris yang ke mana tadi? Daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 12. Pada baris yang ke-12. Maka apakah maksud sa'a? Sa'a bermaksud wahuwa bimakna ramala. Maksudnya adalah berlari-lari anak. Maka tapi sunnah untuk lelaki sahaja. Yang perempuan tidaklah disunnahkan untuk berlari-lari anak. Sebab itu fiqhul hadis pada bawah itu kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini yang kita boleh belajar adalah istihbabus sa'i syadid, disunnahkan untuk berlari fi batnil wadi, di dataran lembah, hatta yas'ud, sampailah mula mendaki balik untuk ke bukit seterusnya. Summa yamshi, kemudian berjalan biasa pada baki perjalanan sampailah tiba di Marwah. Wa hadha sa'yu, dan berlari-lari anak ini adalah sunnah pada setiap pusingan sa'i. Setiap pusingan sa'i ianya adalah sunnah. Okey, terus baca hadis tadi.
Hatta idza sa'idata, sehingga apabila kedua kaki baginda mula mendaki. Mendaki apa? Di sini bermaksud Marwah. Sebab Nabi datang daripada Safa. Maksudnya bila Nabi dah mula mendaki ke Marwah, Nabi mula berjalan dengan perlahan. Maka zaman dulu Safa adalah bukit, Marwah adalah bukit, dan Batnul Wadi ini adalah dataran rendah yang berada di antara kedua bukit. Maka sebab itu zaman kita dah tak ada dah, zaman kita mendata je. Maka sebab itu diletakkan lampu-lampu hijau di tempat tersebut, yang mana sunnah untuk kita berlari-lari anak di antara lampu hijau tersebut. Hatta atal Marwah, maka bila Nabi dah sampai ke Marwah, fafa'ala, maka baginda buat benda yang sama, alal Marwah, di atas Marwah, seperti yang baginda buat di atas Safa. Apa yang Nabi buat? Nabi SAW akan bertakbir, Nabi akan baca doa yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebanyak 3 kali. Maka Nabi akan membaca itu dalam keadaan menghadap kiblat ketika berada di Marwah. Maka itu sunnah dia. Sunnah dekat Safa begitu, dekat Marwah pun begitu. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta idza kana akhir tawafin, sehingga apabila adalah pusingan terakhir Nabi berakhir di Marwah. Maka di sini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama, 7 pusingan tersebut mestilah bermula daripada Safa, sebab di situ Nabi mula, dan mestilah berakhir dekat Marwah. Sebab hadisnya jelas, idza kana akhiru tawafin 'alal Marwah. Kalaulah dia kira-kira 7 pusingan berakhir dekat Safa, maka tak boleh. Kena berakhir juga dekat Marwah. Maka mestilah pusingan itu berakhir di Marwah. Maka bila Nabi dah sampai di Marwah, bererti dah habis apa? Dah habis sa'i, betul. Sa'i dah habis sebab 7 pusingan. Bermula daripada Safa, berakhir di Marwah. Maka baginda pun bersabda, lau an istaqbaltu, jika sekiranya istaqbaltu, apa terjemahannya adalah ai araftu fi awwalil hal, aku dapat tahu daripada awal, min amri, daripada urusanku, mastadbartu ma araftu fi akhirih, apa yang aku hanya tahu kemudian, lam asukil hadiah, nescaya aku tidak akan membawa bersama binatang al-hadiyu. Wa ja'altuha, dan aku menjadikan niat haji ini umrah sebagai niat umrah. Okey. Lalu sebab itu Nabi suruh pada sahabat yang tidak bawa binatang al-hadiyu, yang pada awalnya kata Jabir kita dah belajar, mereka melakukan haji ifrad. Nabi suruh tukar untuk menjadi haji apa? Haji apa? Haji tamattu'. Maka Nabi suruh mereka tukar daripada niat haji kepada menjadi niat umrah. Sebab tamattu' dia buat umrah dulu. Nanti 8 Zulhijjah barulah mereka buat haji. Okey. Kita nampak tak Nabi SAW lepas tawaf kudum, Nabi SAW buat sa'i. Kita nampak tak? Okey. Maka Nabi buat umrah ke? Nabi buat umrah ke? Nabi buat apa? Haji apa Nabi buat? Nabi buat haji ifrad. Tapi Nabi buat sa'i betul. Padahal sepatutnya haji ifrad sa'i dia kemudian. Sebab itu daripada hadis ini, para ulama menjadikan dalil seseorang itu boleh mengawalkan sa'i dia. Dia boleh mengawalkan sa'i dia. Lepas tawaf kudum, maka dia mengawalkan sa'i dia. Nanti pada 10 Zulhijjah, bila dah selesai apa ibadah di Mina, melontar, cukur, sembelih binatang, maka dia hanya perlu datang ke Mekah untuk buat tawaf sahaja. Kenapa tak buat sa'i haji? Sebab sa'i haji dah diawalkan. Sa'i haji dibuat selepas daripada tawaf kudum untuk orang yang melakukan haji ifrad. Ini menjadi dalil. Sebab kebanyakan para ulama menyebut Nabi buat haji ifrad. Tapi kenapa Nabi buat sa'i? Sebab sa'i sepatutnya kemudian. Ianya menjadi dalil bahawa boleh didahulukan sa'i haji selepas daripada tawaf kudum. Walaupun nanti tawaf haji hanya dibuat pada 10 Zulhijjah. Jelas ke jelas? Maka boleh take note di situ, boleh catat di situ. Okey, mana tadi? Okey, baca.
Maka Nabi SAW pun bersabda, "Faman kana minkum," barang siapa yang di antara kamu yang tidak membawa bersama dengan dia binatang al-hadyu. Al-hadyu bermaksud adalah apa binatang yang dibawa daripada rumah untuk disembelih di tanah haram. Maka Nabi kata siapa yang tak bawa binatang falyahil, maka hendaklah dia keluar daripada ihram, hendaklah dia bertahallul. Wal yaj'alha, dan hendaklah dia menjadikan apa yang diniat sebagai haji tadi, haji ifrad, dia kena ubah menjadi umrah. Tetapi yang ini kita dah belajar, yang perbuatan faskhul haji ilal umrah, menukar niat daripada haji kepada umrah, hanya khas pada zaman Nabi SAW sahaja. Tak boleh dah selepas itu. Okey, baca Faqama. Maka Suraqah bin Malik ni orang yang sama yang ketika mana Nabi hijrah, dia kejar Nabi dan dia berjaya jumpa Nabi. Maka Suraqah bin Malik bin Joshum bertanya, dan apa yang dia tanyakan kita dah belajar dah sebelum ini. Cek balik muka surat berapa sambil saya baca ni. Maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, al-amina hadza, adakah perkara ini khusus untuk tahun ini sahaja ataupun kekal selama-lamanya?" Fashabbaka, maka Nabi memasukkan jari baginda di antara satu sama lain. Nabi tashbihkan, Nabi masukkan jari Nabi di antara satu sama lain. Maka Nabi bersabda, "Dakhalatil umratu fil haji, dakhalatil umratu fil haji." Nabi bersabda, amalan umrah telah masuk di dalam amalan haji. Untuk siapa? Untuk orang yang buat kiran. Orang yang buat kiran, maka amalan umrah dia telah masuk dalam amalan haji. Maka orang yang buat kiran, haji kiran, maka dia tak perlulah buat dua tawaf, dia tak perlulah buat dua sa'i. Satu mencukupi bagi haji dan umrah. Maka Nabi SAW pun bersabda, "La, tidak, bal li abadin abad, bahkan ianya untuk selama-lamanya." Muka surat berapa? 801 dekat Asia tu. Maka take note di situ. Maka telah tibalah Sayyidina Ali daripada Yaman. Maka kata Jabir, bila kami telah selesai umrah kami, wa qadima Aliyun minal Yaman, maka Sayyidina Ali telah tiba daripada Yaman, bibudnin Nabi, dengan membawa badanah Nabi. Badanah di sini bermaksud unta. Walaupun kita dah sebut badanah itu boleh diterjemahkan untuk unta, lembu dan kambing, tetapi kebanyakan waktu badanah diterjemahkan sebagai unta. Fawajada Fatimah, bila Sayyidina Ali sampai, sebab Sayyidina Ali sampai lewat, sebab dia datang daripada Yaman, maka para sahabat yang buat tamattu' dah selesai, dah umrah dan dah berihram. Maka dia telah mendapati Fatimah mimman halla, isterinya, termasuk daripada orang yang telah keluar daripada ihram. Walabisat, dan Fatimah telah memakai pakaian sabirah, yang telah diceluk. Maksudnya Fatimah pakai baju biasa, telah keluar daripada ihram. Waqtahalat, dan Fatimah telah bercelak. Fa ankara dhalika 'alaiha, maka Sayyidina Ali tidak bersetuju dengan perbuatan Fatimah. Maka Fatimah berkata, "Inna abi, sesungguhnya ayahku Nabi SAW amarani bihadza, memerintahkan aku untuk melakukan begini. Siapa-siapa yang tak bawa binatang al-hadyu, maka dia kena keluar daripada ihram." Dan kita dah belajar dah semalam daripada riwayat Jabir juga, bahawa kenapa Nabi suruh para sahabat buat tamattu'? Kenapa Nabi suruh sahabat buat tamattu'? Untuk apa? Untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Arab daripada zaman jahiliyah bahawa tak boleh buat umrah ketika haji. Tak boleh. Ketika musim haji tak boleh buat umrah. Itu kepercayaan mereka. Bahkan mereka menganggap fujur berdosa. Maka Nabi SAW nak hilangkan tanggapan tersebut praktikal. Nabi suruh para sahabat yang tak ada binatang al-hadyu, walaupun mereka dah niat haji ifrad, untuk mereka ubah kepada tamattu', maka jadilah mereka punya tawaf dan sa'i tersebut sebagai umrah, bukannya haji. Dan mereka niat haji kemudian pada 8 Zulhijjah. Jelas ke jelas? Okay, baca fakana.
Fakana Aliyun yaqulu bil Iraq. Maka adalah Sayyidina Ali kerap berkata ketika di Iraq. Maka ini sambungan dia kemudian. Maksudnya dia dah berkata bahawa niat dia adalah sama seperti niat Nabi. Haji apa yang Nabi buat, itulah haji dia. Namun sebelum kita teruskan itu, Sayyidina Ali cerita dulu. Fadhahabtu ila Rasulillah. Aku telah pergi kepada Nabi SAW muharrisha, dalam keadaan marah, ala Fatimah, kepada Fatimah. Kenapa dia marah? Sebab dia kata kenapa Fatimah tak buat haji ifrad? Kenapa Fatimah tak buat haji macam Nabi SAW? Mustaftian, maka Sayyidina Ali ingin untuk meminta jawapan daripada Nabi SAW fima zakarat, tentang apa yang Fatimah sebutkan, yang mana Nabi SAW yang suruh. Fa akhbartuhu, maka kata Sayyidina Ali, maka aku telah maklumkan kepada Nabi, anni ankartu zalika alaiha, sesungguhnya aku tidak bersetuju dengan perbuatan Fatimah akan apa yang beliau lakukan. Maka baginda pun mengiyakan Fatimah, maka baginda bersabda, sadaqat. Fatimah berkata benar, sadaqat. Fatimah berkata benar, iaitu Nabi SAW yang menyuruh para sahabat yang tidak ada binatang al-hadiyu untuk mereka pada waktu itu keluar daripada ihram haji dan ubah kepada menjadi umrah. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, "Madza qulta hina faradtal hajja?" Apa yang kamu niatkan ketika mana engkau melazimkan ke atas diri kamu haji? Apakah cara untuk melazimkan ke atas diri haji? Adalah dengan berihram haji. Faman farada fihinnal hajja, dalam Al-Quran maksudnya adalah apabila seseorang itu berihram haji. Qala, maka berkata Sayyidina Ali, aku telah berkata, Allahumma inni uhillu, ya Allah sesungguhnya aku berihram bima ahalla bihi rasuluk, dengan niat ihram yang sama yang telah diniatkan oleh Rasulmu SAW. Maka dekat sini kita dah belajar pada tajuk sebelum ini, harus dan boleh seseorang itu dia menggantungkan niat ihram haji dia bergantung berdasarkan kepada orang yang tertentu. Jawapan dia adalah boleh. Maka Nabi SAW bersabda, fa inna ma'iyal hadiah, maka adapun aku membawa binatang al-hadiyu, fala tahillu, maka Nabi pun suruh Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali pun ada binatang al-hadiyu. Nabi kata dengan Sayyidina Ali, jangan keluar daripada ihram. Kekalkan dengan niat haji ifrad sampailah selesai amalan haji. Jelas ke jelas? Okay, qala, berkata Jabir, fakana jama'atul hadi, maka jumlah keseluruhan binatang al-hadiyu alladhi qadima bihi Ali, yang dibawa olehnya Sayyidina Ali daripada Yaman, walladhi ata bihi Nabi, dan binatang al-hadiyu yang dibawa sendiri oleh Nabi daripada Madinah, jumlah keseluruhannya berapa? Mi'atan, 100 ekor unta. Banyak. Dan kebanyakan ini Nabi SAW sendiri sembelih. Qala, berkata Jabir, fahallan nas, maka telah keluar daripada ihram orang ramai, kulluhum, semua mereka. Dan ini siapa? Sahabat-sahabat yang tidak membawa binatang al-hadiyu, Nabi suruh mereka keluar daripada ihram. Termasuklah dalam hadis Aisyah yang kita dah baca, iaitu para ummahatul mukminin pun mereka melakukan haji tamattu', maka mereka keluar daripada ihram. Maka mungkin ada orang yang tak pernah pergi haji, maka sebenarnya daripada hadis Nabi ada 3 cara untuk melakukan haji. Yang pertama dipanggil haji ifrad. Apakah haji ifrad? Ifrad bermaksud adalah dia melewati miqat dan dia masuk ke Mekah dengan niat haji semata-mata. Maka lama dia dalam ihram. Daripada mula dia sampailah selesai amalan haji 10 Zulhijjah. Kalaulah dia sampai awal, contohnya daripada Syawal dah boleh niat ihram haji, maka ada orang dia berada dalam ihram selama 2 bulan, ada sebulan, ada berminggu-minggu, sebab dia tak boleh keluar daripada ihram selagi dia tidak selesaikan amalan haji dia. Itu ifrad. Dia masuk ke Mekah dengan niat haji sahaja. Ada juga orang dia masuk ke Mekah dengan niat haji dan umrah, maka dia gabungkan, maka itu dipanggil kiran. Maka kiran pun sama, lama dia punya ihram dia sampailah selesai amalan haji. Yang ketiga yang paling mudah, yang banyak para sahabat Nabi suruh untuk buat adalah haji tamattu'. Maka apakah maksud haji tamattu'? Maka dia masuk ke Mekah dan dia melewati miqat
dengan niat umrah je. Dia tak niat haji pun. Dia buat umrah je. Dan bila dia dah selesai umrah, dia keluar daripada ihram. Maka dia tak ada pantang larang. Berapa lama nak tiba 8 Zulhijjah, selama itu dia berada dalam keadaan tidak ada ihram. Bila masuk je 8 Zulhijjah, barulah dia berihram balik dengan niat ihram haji. Maka inilah 3 cara untuk menunaikan haji. Maka Nabi bawa 100 ekor unta. Maka berkata Jabir, maka telah keluarlah daripada ihram semua para sahabat, dalam kurungan para sahabat yang melakukan haji tamattu'. Wa qassaru, dan mereka telah memotong rambut. Mereka telah memotong rambut kerana mereka telah keluar daripada ihram. Daripada wa qassaru ini apa yang kita belajar? Yang kita belajar sebentar pada muka surat sebelah 806 pada baris yang pertama. Maka kata Imam Nawawi, kenapa para sahabat yang tamattu' ni mereka tak bercukur? Maka daripada sini kata Imam Nawawi, wa innama qassaru, hanya sahaja para sahabat mereka gunting rambut untuk keluar daripada ihram. Walam yuhliku, dan mereka tidak bercukur. Ma'annal halak, walaupun sebenarnya bercukur adalah lebih afdal. Li'annahum aradu, kerana sesungguhnya mereka telah berniat an yabqiya sya'raha an yabqiya sya'ar, untuk kekal berbaki rambut mereka supaya nanti mereka boleh cukur ketika haji. Maka sebab itu para sahabat tak cukur, mereka gunting. Maka kenapa mereka gunting? Sebab nanti lagi beberapa hari nak buat haji. Maka ketika haji baru mereka cukur. Di sini juga menjadi dalil bahawa seseorang itu kalaulah dia nak buat umrah beberapa kali. Dalam mazhab Syafi'i harus dan sunnah untuk melakukan umrah berkali-kali. Maka kalaulah dia nak buat umrah 2-3 kali, maka kali pertama jangan dia cukur, gunting je. Kali kedua jangan cukur, gunting je. Kali ketiga barulah pada waktu itu dia bercukur. Maka ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, catatan Imam An-Nawawi. Terus baca yang tadi. Illa Nabi, kecuali Nabi. Nabi tak keluar daripada ihram. Nabi kekal dengan niat haji tamattu' baginda. Wa man kana ma'ahu, dan begitu juga tidak keluar daripada ihram setiap orang yang bersama dengannya binatang al-hadiyu. Maka bilakah Nabi dan para sahabat berniat haji? Ketika hari tarwiyah. Okey. Maka yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Kita baca pelan-pelan sebab kita nak betul-betul baca catatan Imam An-Nawawi bagi setiap ini insya-Allah. Kita akan sambung balik lebih kurang jam 9.20 insya-Allah. Kita akan sambung balik lebih kurang jam 9.20. Tapi kadang sarapan dah sampai belum? Okey. Maka kita sambung 9.20 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.